Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini ingin saya ulas kenyataan Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari bahawa lafaz qabul oleh suami tanpa perkataan nikah adalah qaul qadim Imam Asy-Syafi'i sehingga ia tidak boleh lagi digunakan oleh mereka yang mengikuti mazhab Asy-Syafi'i. Maka yang boleh digunakan hanyalah qaul jadid dan qaul muktamad dalam mazhab Asy-Syafi'i di mana suami mesti menyebut perkataan nikah dalam lafaz qabulnya. Ayuh kita dengar kenyataan Syekh yang saya maksudkan ini. Link bagi video penuh dalam kotak description. Kerana itu ulama Syafi'iyah pendapat yang muktamad itu berarti memberikan isyarat ada pendapat kedua daripada ulama Syafi'iyah. Ternyata pendapat yang kedua dari ulama Syafi'iyah itu bukan ulama Syafi'iyah, pendapat daripada Imam Syafi'i sendiri, itu dalam mazhab Al-Qadim, mazhab beliau pada masa beliau di Baghdad atau juga Madinah dan Mekah. Tapi mazhab Qadim itu sudah dimansuh oleh mazhab Al-Jadid yang ditulis, yang disusun oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Umm. Dan beliau tidak menghalalkan, ini pencerahan untuk kawan-kawan cendekiawan, Imam Syafi'i pernah buat pernyataan, aku tidak halalkan seseorang untuk menukil atau untuk menyebarkan atau untuk bertaklid kepada mazhab Qadimku sebab beliau ada mazhab Jadid. Jadi seakan-akan pendapat yang kedua itu sudah tak wujud. Bahkan dalam sesi kuliah yang sama, yang ini di hujungnya, ke sesi Q&A, apabila ditanya tentang para ustaz lain yang mengesahkan lafaz qabul oleh suami tanpa menyebut perkataan nikah, beliau mematahkannya dengan alasan itu adalah qaul qadim Imam Asy-Syafi'i. Ayuh kita semak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi, lanjutan ni mewakili ramai rakyat Malaysia juga, ya. Dan secara khususnya Tuan punya badan sendiri, sebahagiannya soalan ini dari Abang Sabi Yunus ni. Antara soalan yang penting mungkin Bi, ya. Kenapa sedang ini kan masalah fikah. Jadi kenapa Abi tidak boleh menerima yang, kenapa Abi seorang sahaja yang dikatakan tak sah, sedangkan dikatakan ramai lagi ulama lain seperti Dr. Zul, Mazah dan hatta Ustaz Azhar Idrus sendiri pun. Ya memang tadi kan Abi sudah sebutkan, tadi ada pendapat kedua Ustaz Azhar Idrus sebutkan kaul dalam mati Imam Syafi'i, sudah Abi patahkan yang itu. Kaul itu tidak boleh kita ikutin. Kenapa kita tidak boleh ikut dengan kaul daripada Imam Syafi'i? Sebab Imam Syafi'i mengharamkan kita ikut kaul qadim beliau. Kalau itu masih belum terbaca, nah terima tambahan semacam itu daripada Abi. Baik, beberapa ulasan saya. Sambil itu jemput nikmati pemandangan penerbangan di Laut Cina Selatan dari Narita, Tokyo. Diikuti dengan penerbangan turun dan pendaratan di KLIA. Cuma apabila menghampiri KLIA, pemandangan kurang baik disebabkan oleh cuaca berjerebu. Jika diperhatikan dengan baik, ada satu ketinggian yang memisahkan antara udara bersih di atas dan udara berjerebu di bawahnya. Sebelum memberikan ulasan, saya ingin juga terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah. Pertama, bezakan antara Imam Asy-Syafi'i dan Asy-Syafi'iyah. Imam Asy-Syafi'i merujuk kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 204 Hijrah. Sementara Asy-Syafi'iyah merujuk kepada para ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i seperti Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Rafa'i, Imam An-Nawawi, Khatib Al-Syarbini, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan ramai lagi rahimahumullah. Kedua, qaul bermaksud pandangan. Qaul adalah singular sementara aqwal adalah plural. Dalam video ini ada kalanya saya sebut qaul dan ada kalanya saya sebut pandangan. Tetapi kedua-duanya merujuk kepada maksud yang sama. Baik, ayuh kita mulakan. Ulasan pertama, benar bahawa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memiliki dua pendapat yang masyhur disebut sebagai qaul qadim dan qaul jadid, bermaksud pendapat lama dan pendapat baharu.
Pemisah antara kaul kadim dan kaul jadid adalah negara Mesir, di mana kaul kadim adalah pendapat beliau sebelum memasuki Mesir, sementara kaul jadid adalah pendapat beliau setelah memasuki Mesir. Kaul jadid adalah juga merupakan pendapat terakhir Imam Asy-Syafi'i kerana beliau meninggal dunia di Mesir. Ulasan kedua, benar bahawa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak membenarkan kaul qadimnya menjadi rujukan. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu di sana ada perinciannya. Perincian pertama, apabila dalam sesuatu isu jelas terdapat kaul jadid dan kaul qadim, maka kaul jadid menjadi pandangan Imam Asy-Syafi'i. Tidak boleh lagi mengambil kaul qadim dan menyandarkannya kepada Imam Asy-Syafi'i kerana kaul jadid telah membatalkan kaul qadim. Perincian kedua, apabila dalam sesuatu isu tidak terdapat kaul jadid tetapi ada kaul qadim, maka kaul qadim itu masih menjadi pandangan Imam Asy-Syafi'i. Malah ia tidak disebut sebagai kaul qadim kerana dalam isu itu tidak terdapat kaul jadid untuk dibandingkan. Atau dalam susun kata lain, dalam isu tersebut tidak ada kaul qadim atau kaul jadid. Termasuk dalam perincian kedua ini ialah apabila apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i di Mesir adalah sama dengan apa yang beliau sampaikan sebelum memasuki Mesir. Perincian ketiga, apabila dalam sesuatu isu itu jelas terdapat kaul jadid dan kaul qadim, maka kaul jadid menjadi pandangan Imam Asy-Syafi'i. Akan tetapi, para ulama Asy-Syafi'iyah masih boleh mengkaji kaul qadim tersebut dan jika mendapati ia bersesuaian dengan dalil, hujah dan kaedah mazhab, menjadikannya sebagai pandangan mazhab atau salah satu pandangan mazhab. Namun, ia tidak boleh disebut sebagai pandangan Imam Asy-Syafi'i. Sebaliknya disebut sebagai pandangan Asy-Syafi'iyah. Dan perkara ini hanya boleh dilakukan oleh para ulama Asy-Syafi'iyah yang layak. Para ulama ini mengkaji semula dan menerima pakai kaul qadim atas wasiat masyhur Imam Asy-Syafi'i yang bermaksud apabila sesuatu hadis itu sahih, maka itulah mazhab aku. Perincian ketiga ni amat penting, maka saya ulangi ya dengan baik-baik. Apabila dalam sesuatu isu jelas terdapat kaul jadid dan kaul qadim, maka kaul jadid menjadi pandangan Imam Asy-Syafi'i. Akan tetapi para ulama Asy-Syafi'iyah masih boleh mengkaji kaul qadim tersebut dan apabila mereka mendapati ia bersesuaian dengan dalil, hujah dan kaedah mazhab, menjadikannya sebagai pandangan mazhab atau salah satu daripada pandangan mazhab. Namun, ia tidak boleh disebut sebagai pandangan Imam Asy-Syafi'i. Sebaliknya, hendaklah disebut sebagai pandangan Asy-Syafi'iyah. Dan perkara ini hanya boleh dilakukan oleh para ulama Asy-Syafi'iyah yang layak. Okey, jelas ya. Jadi, kaul qadim masih boleh dikaji dan dijadikan pandangan mazhab asalkan tidak disandarkan atas nama Imam Asy-Syafi'i. Sebaliknya, hendaklah disebut sebagai pandangan Asy-Syafi'iyah. Kemudian, kaul qadim yang dikaji itu tidak semestinya menjadi kaul yang rajih atau kaul muktamad mazhab, tetapi sekadar salah satu kaul dalam mazhab, ya, tak semestinya, ya. Baik, ulasan keempat. Sekarang kita kembali kepada lafaz qabul oleh suami tanpa menyebut perkataan nikah. Syekh Nuruddin berkata itu adalah kaul qadim Imam Asy-Syafi'i dan ia tidak boleh lagi dijadikan pandangan mazhab. Bahkan dalam potongan video kedua ketika sesi Q&A, Syekh menggunakan itu sebagai hujah bagi membatalkan pendapat ustaz lain yang berkata lafaz qabul tanpa perkataan nikah adalah sah. Baik, sekarang ayuh kita semak dengan teliti. Apabila para sarjana yang menyusun kitab Al-Mawsu'ah, Al-Fiqhiyah, Al-Kuwaitiyah berkata bahawa salah satu pandangan mazhab Asy-Syafi'i membolehkan lafaz qabul tanpa perkataan nikah, apakah mereka menyandarkannya sebagai pandangan Imam Asy-Syafi'i atau pandangan Asy-Syafi'iyah?
Ingat ya, berdasarkan perincian pertama yang saya kemukakan tadi, tidak boleh mengambil kaul qadim dan menyandarkannya kepada Imam Asy-Syafi'i kerana kaul jadid telah membatalkan kaul qadim. Maka dalam kes ini tidak boleh menggunakan lafaz qabul tanpa perkataan nikah sebagai pandangan Imam Asy-Syafi'i kerana beliau ada kaul jadid yang telah membatalkannya. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, berdasarkan perincian ketiga, boleh-boleh saja bagi para ulama Asy-Syafi'iyah untuk mengkaji semula kaul qadim yang mengesahkan lafaz qabul tanpa perkataan nikah, asalkan mereka tidak menyandarkannya kepada Imam Asy-Syafi'i. Sebaliknya, hendaklah berkata ia adalah pandangan atau kaul Asy-Syafi'iyah. Okey, ayuh kita semak kitab. Pertama melalui tangkap layar edisi PDF. Inilah yang tersebar di media sosial. Nampak tak tu? Wa qaulun inda Syafi'iyah. Dan bukannya qaulun inda al-Imam Syafi'i. Bermaksud, dan satu pandangan di sisi para ulama Asy-Syafi'iyah. Baik, agar lebih mudah nampak, saya tunjukkan pula daripada perisian Maktabah Syamilah. Sebab melalui perisian ini, saya boleh besarkan font dan juga boleh select atau birukan teks yang saya hendak tunjuk ya. Baik, sila lihat, confirm ya dekat atas ini. Kita sedang merujuk kitab yang betul, Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Bagi yang ada perisian ini, sila rujuk jilid 41, muka surat 238. Sama dengan edisi PDF tadi. Ayuh sama-sama kita baca. Wa inda jumhur al-fuqaha, dan di sisi jumhur, di sisi majoriti para ahli fiqh. Yang ini Al-Hanafiyah wal Malikiyah wa Hanabilah. Yang ini para ulama mazhab Hanafi, para ulama mazhab Maliki, para ulama mazhab Hanafi, wa qaulun inda Syafi'iyah. Dan satu pandangan di sisi para ulama Syafi'iyah. Nampak tak tu? Wa qaulun, qaulun satu pandangan inda di sisi Asy-Syafi'iyah. Bukannya wa qaulun inda al-Imam Syafi'i. Jadi, bukan pandangan di sisi Imam Asy-Syafi'i, tetapi pandangan para ulama Asy-Syafi'iyah. Beza ya. Okey, yang ini cukup untuk suami mengucapkan qabiltu atau raditu. Cukup untuk suami menyebut aku terima atau aku reda, maka sahlah nikah dengan sebutan seperti itu. Okey, jadi jelas ya. Para sarjana yang menyusun kitab ini tidak menyandarkan pandangan tersebut kepada Imam Asy-Syafi'i kerana mereka mengetahui ia adalah qaul qadim, tetapi mereka sandarkan sebagai satu pandangan Asy-Syafi'iyah. Oleh itu, pandangan ini, yang ini lafaz qabul oleh suami tanpa perkataan nikah, masih valid untuk dipertimbangkan atas dasar perincian ketiga dan bukannya perincian pertama. Dan nampaknya seolah-olah Syekh tidak cermat membezakan antara kaul Imam Asy-Syafi'i atau kaul Asy-Syafi'iyah. Okey, ulasan kelima, dalam potongan video kedua yang saya mainkan tadi, yang ini sesi Q&A, Syekh Nuruddin menyebut tentang Ustaz Azhar Idrus. Saya rasa beliau mungkin tersilap kerana dalam video jawapan Ustaz Azhar Idrus tidak disebutkan langsung tentang pandangan Imam Asy-Syafi'i. Ustaz hanya menyebut bahawa berdasarkan kaul muktamad mazhab Asy-Syafi'i mesti sebut perkataan nikah, sementara kaul ulama lain tak perlu sebut. Dan yang lebih baik ialah sebut perkataan nikah. Link bagi video Ustaz Azhar Idrus saya berikan dalam kotak description. Yang betul ialah tulisan mantan Mufti Wilayah Persekutuan Ustaz Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri yang turut mengesahkan lafaz qabul tanpa perkataan nikah. Beliau ada sentuh satu pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Namun, apakah itu qaul qadim Imam Asy-Syafi'i atau satu pandangan Asy-Syafi'iyah? Ayuh kita semak dengan merujuk tangkap layar ini ya. Baik, di atas kita nampak daripada laman web beliau sendiri, maktabahalbakri.com. Link bagi artikel penuh dalam kotak description. Ayuh sama-sama kita baca. Manakala di sisi jumhur fuqaha Al-Hanafiyah,
Al-Malikiyah, Al-Hanabilah dan satu pendapat Al-Syafi'iyah. Bukan Imam Al-Syafi'i, tapi satu pendapat Al-Syafi'iyah bahawa memadai atau cukup pengantin lelaki mengucapkan qabiltu, bermaksud aku terima, atau raditu, bermaksud aku reda sahaja, dan sah pernikahan tersebut. Jadi Ustaz Dato' Dr. Zulkifli Al-Bakri tidak menyebut kaul Imam Al-Syafi'i, tetapi menyebut Al-Syafi'iyah, satu pandangan Al-Syafi'iyah, ya. Okey. Sekali lagi, Syekh Nuruddin tidak cermat membezakan antara kaul Imam Al-Syafi'i atau kaul Al-Syafi'iyah. Saya sebut tidak cermat atas dasar baik sangka. Kalau nak kata beliau tak tahu nak bezakan atau sengaja tak mahu bezakan, yang itu saya menahan diri, ya. Peranan saya ialah menyampaikan apa yang benar, bahawa ia adalah satu kaul Al-Syafi'iyah dan bukannya kaul Imam Al-Syafi'i. Sebab tu mula-mula tadi saya mulakan dengan jelaskan bahawa para penonton yang dirahmati Allah sekalian kena bezakan antara Imam Al-Syafi'i dan para ulama Al-Syafi'iyah, ya. Okey, baik. Ulasan ke-6, perkara seterusnya yang saya nak bincang ialah jika di sana ada kaul muktamad mazhab Al-Syafi'i, apakah kita boleh menggunakan kaul yang lain dalam mazhab Al-Syafi'i? Masih dalam mazhab Al-Syafi'i sendiri, ya. Sebelum itu, sedikit pengenalan tentang apa yang dimaksudkan dengan kaul muktamad. Dalam mazhab Al-Syafi'i, kadang-kala dalam sesuatu isu ada beberapa pandangan. Pandangan-pandangan itu adalah daripada kalangan para ulama Asy-Syafi'iyah itu sendiri. Maknanya kita masih cakap tentang mazhab Syafi'i, kita belum masuk mazhab-mazhab lain. Dalam mazhab Asy-Syafi'i itu sendiri, kalau kita betul-betul kaji dalam sesuatu isu, dalam sesuatu topik, ada khilaf di kalangan para ulama Syafi'iyah itu sendiri. Di antara pandangan-pandangan itu, apabila satu pandangan dirajihkan oleh Imam Ar-Rafa'i rahimahullah yang wafat tahun 623 Hijrah dan juga oleh Imam An-Nawawi rahimahullah yang wafat tahun 676 Hijrah, bererti dua imam ini sepakat bahawa itulah pandangan yang rajih, maka menjadilah ia pandangan muktamad dalam mazhab Asy-Syafi'i atau kaul muktamad mazhab Asy-Syafi'i. Jika tidak ada kesepakatan antara dua tokoh ini, maka dipilih pandangan yang dirajihkan oleh Imam An-Nawawi sebagai kaul muktamad. Jika Imam An-Nawawi tidak merajihkan sesuatu pandangan, maka dipilih pandangan yang dirajihkan oleh Imam Ar-Rafa'i. Jika masih tidak ada, maka dipilih pendapat yang dirajihkan oleh ramai ulama Asy-Syafi'iyah. Jika masih tidak ada, maka dipilih pendapat ulama Asy-Syafi'iyah yang paling warak. Demikianlah tingkatannya dalam menentukan pendapat yang rajih dalam mazhab Asy-Syafi'i. Maksud rajih adalah pendapat yang dinilai sebagai paling kuat, paling tepat di antara beberapa pandangan yang ada berdasarkan dalil, hujah dan kaedah-kaedah dalam mazhab Asy-Syafi'i. Apabila kita faham maksud dan bagaimana tercapainya pandangan muktamad ini, maka kita juga akan faham bahawa pandangan yang lain dalam mazhab tidak semestinya merupakan pandangan yang tertolak, cacat atau batil. Ia adalah pandangan yang tetap berdasarkan dalil, hujah dan kaedah-kaedah mazhab, namun ia terletak di tangga kedua di sisi pandangan muktamad yang berada di tangga pertama. Seandainya ia adalah pandangan yang tertolak, cacat atau batil, maka para ulama Syafi'iyah sendiri akan menyatakan sedemikian. Atau para sarjana yang menyusun kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah yang kita rujuk tadi tidak akan menukilnya sebagai salah satu pandangan Asy-Syafi'iyah di sisi pandangan yang muktamad. Dalam kitab yang sama tu, satu dua perenggan di atas dikemukakan pandangan muktamad mazhab Asy-Syafi'i. Yang ini mesti sebut perkataan nikah. Di bawah tu baru dikemukakan satu pandangan. Satu pandangan yang lain dalam mazhab Asy-Syafi'i, yang ini Asy-Syafi'iyah, di mana boleh menyebut aku terima sahaja atau aku reda sahaja. Adapun dari aspek pandangan yang diguna pakai, maka hendaklah diguna pakai pandangan yang muktamad. Bahkan dianggap satu kesalahan jika sengaja mengabaikan pandangan yang muktamad.
Pun begitu, jika timbul satu suasana terdesak, satu suasana terpencil, mufti, jawatan kuasa fatwa, hakim mahkamah syariah atau sarjana yang berkelayakan boleh menggunakan pakai pandangan yang tidak muktamad dalam mazhab demi mencapai sesuatu maslahat atau menolak sesuatu mudarat. Namun, ini hanyalah untuk kes terpencil dan tidak boleh dijadikan satu kelaziman. Dan sudah tentu di sana ada pertimbangan-pertimbangan lain yang tidak dapat saya senaraikan dalam video ini. Contoh terbaik ialah apa yang menjadi viral kira-kira 2 bulan lepas, di mana kononnya ada seseorang yang apabila melakukan tawaf untuk ibadah umrahnya telah menyentuh dinding Kaabah. Tawafnya menjadi tidak sah. Namun dia tidak tahu, lalu dia pun meneruskan ibadahnya, tahallul dan meneruskan kehidupan seperti biasa sehinggalah bila sudah balik Malaysia, menjadi wali, menikahkan anak-anak perempuannya dan sebagainya. Hanya beberapa tahun selepas itu, baru dia tahu bahawa tawafnya itu tidak sah. Untuk kes ini, mengikut pandangan muktamad mazhab Asy-Syafi'i, tawafnya itu batal. Namun di sana ada pendapat kedua dalam mazhab Asy-Syafi'i yang menyatakan tawafnya tidak batal selagi mana badan orang yang menyentuh dinding Kaabah masih berada di luar sempadan Kaabah. Ini kerana hanya tangannya saja yang masuk dalam sempadan Kaabah. Lebih lanjut tentang isu ini, sila rujuk video saya ini ya. Apa yang saya hendak sampaikan di sini adalah dalam suasana terdesak lagi terpencil, boleh saja mengambil atau menggunakan pandangan yang tidak muktamad dalam mazhab Asy-Syafi'i. Pandangan yang tidak muktamad itu bukanlah pandangan yang cacat atau tertolak, tetapi semata-mata pandangan di tangga kedua di sisi pandangan yang berada di tangga pertama. Ulasan ketujuh merujuk kepada lafaz ijab dan qabul pernikahan. Bagi negeri-negeri yang menggunakan mazhab Asy-Syafi'i, hendaklah ditekankan kepada pengantin lelaki untuk mengucapkan lafaz qabul sebagai aku terima nikahnya. Hendaklah diperingatkan kepada pengantin lelaki jika dia tidak sebut perkataan nikah, ijab dan qabul adalah tidak sah dan dia mesti mengulanginya. Ini selari dengan kaul muktamad. Dan macam saya kata tadi, kaul muktamad lah yang hendak digunakan. Kaul muktamad lah yang digunakan bagi negeri-negeri yang mempraktikkan mengguna pakai mazhab Asy-Syafi'i. Pun begitu, katakanlah sebagai satu contoh perbincangan, ada satu pasangan yang apabila mereka bernikah 30 tahun yang lepas, suami tidak menyebut perkataan nikah dalam lafaz qabulnya. Dan ini hanya diketahui oleh anaknya apabila dia menonton video rakaman pernikahan ibu dan ayahnya 30 tahun yang lepas. Okay, anak tu dah tengok video rakaman dulu pakai camcorder 30 tahun dulu. Phone tak silap saya dulu rakaman video kalau ada pun tak bagus ya. Jadi tengok-tengok macam tak ada perkataan nikah lah. Ayah tak sebut perkataan nikah lah. Ayah sebut aku terima saja. Okey. Perkara ini apabila dibawa ke mahkamah syariah, hakim boleh memutuskan bahawa pernikahan 30 tahun yang lepas itu adalah sah berdasarkan pandangan kedua mazhab Asy-Syafi'i. Demikianlah juga dengan pernikahan yang berlangsung baru-baru ini di Perlis. Jika Syekh Nuruddin mahu membataskan dirinya kepada mazhab Asy-Syafi'i atau berpendapat tidak boleh bertukar mazhab melainkan diisytiharkan terlebih dahulu, beliau tetap boleh mengatakan pernikahan itu adalah sah berdasarkan pandangan kedua mazhab Asy-Syafi'i. Boleh-boleh saja beliau menekankan bahawa kaul muktamad dalam mazhab Asy-Syafi'i ialah menyebut perkataan nikah dalam lafaz qabul. Namun apa yang sudah terjadi, maka pernikahan yang sudah terjadi itu adalah sah berdasarkan pandangan kedua mazhab Asy-Syafi'i. Ini adalah pilihan yang lebih bijak lagi matang, sekaligus menunjukkan kedalaman ilmu dan keluasan pandangan seorang agamawan. Baik, demikianlah ulasan saya. Beberapa poin sebagai kesimpulan ya. Pertama,
Apabila seseorang agamawan mendakwa dirinya bermazhab Asy-Syafi'i dan ingin memberi pendapat berdasarkan mazhab Asy-Syafi'i, hendaklah dia terlebih dahulu menguasai mazhab Asy-Syafi'i. Jika tidak menguasai, maka diam adalah lebih baik daripada mengeluarkan kenyataan yang memiliki unsur fitnah di dalamnya. Kedua, apabila membaca kitab-kitab mazhab Asy-Syafi'i, bezakan antara kaul Imam Asy-Syafi'i dan kaul Asy-Syafi'iyah. Ketiga, kita memang merujuk kepada kaul muktamad mazhab Asy-Syafi'i. Akan tetapi dalam suasana terdesak atau terpencil, maka boleh merujuk kepada kaul kedua dalam mazhab Asy-Syafi'i dalam rangka mencapai sesuatu maslahat atau mengelak sesuatu mudarat. Baik, saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.